Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya. Itulah dengan kita melaksanakan segala tuntutan syariat ke atas kita dan juga kita meninggalkan segala larangan yang diperintahkan kita meninggalkannya. Serta kita mempertingkatkan, memperbanyakkan ibadat-ibadat, amalan-amalan yang digalakkan kita melakukannya ataupun disebut dengan nama amalan sunat. Kerana yang membezakan antara kita sesama umat Islam, yang membezakan antara kita sesama ahli ibadat, iaitulah amalan sunat dan juga niat kita yang ikhlas ataupun tidak. Para jemaah sekalian, alhamdulillah, hari ini Jumaat 5 Syawal 1443 bersamaan dengan 6 hari bulan Mei 2022, kita teruskan agenda kita dengan tajuk muhasabah dan istiqamah selepas Ramadan Al-Mubarak. Kita muhasabah dengan amal-amal yang telah kita lakukan. Kita istiqamah meneruskan kebaikan-kebaikan yang telah kita buat. Ramadan berlalu bukan bermakna ibadat juga berlalu. Tamaknya Ramadan bukan bermakna tamaknya musim kebajikan dan kebaikan. Tetapi Ramadan adalah madrasah. Ramadan adalah satu pusat pentarbiahan, pentazkiyatun nafsi, untuk kita belajar, untuk kita didik jiwa kita supaya kita dapat teruskan agenda itu pada saat selepasnya. Ramai orang yang terkejut dengan kedatangan raya, dikatakan mengejut. Sebenarnya tidak mengejut. Ana dah sebut huraian ini dalam khutbah raya kita pada hari raya baru ni. Memang dalam Islam, paksi nak mula puasa dengan keluar daripada puasa berhari raya berdasarkan kepada tengok anak bulan. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, Nabi bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Kamu puasa bila kamu nampak hilal, nampak anak bulan Ramadan. Dan kamu berhari raya apabila nampak hari bulan Syawal. Tidak timbul masalah salah kira, tak ada kira. Yang salahnya kita tak reti. Kerana itulah ramai yang kata, oh tahun ni raya mengejut. Menyebabkan ibadat juga berhenti mengejut. Daripada 50 orang satu surau, satu masjid, tinggal 5 orang. Berhenti mengejut. Kita mengatakan, tuan-tuan, kalau raya mengejut, ibadat tak boleh berhenti mengejut. Apalagi, na'udzubillah, kalau kita pula mati mengejut, yang tak sempat kita nak tambah ibadat, tak sempat kita nak tambahkan kebajikan yang kita lakukan. Maka para jemaah sekalian, sentiasa kita bermuhasabah. Ramadan sudah 5 hari meninggalkan kita. Hari-hari yang penuh berkat itu hanya akan kembali semula menjadi bila menjelangnya Ramadan yang akan datang.
Itulah doa kita di akhir Ramadan, Allahumma a'id alaina Ramadan awaman adidah. Ya Allah, rezekikan kami dapat bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Wa nahnu fi sihatin wa afiyatin wa sa'ati rizq. Dalam keadaan kami sehat, afiat, luas rezeki, hidup dalam keadaan aman. Itulah cita-cita dan harapan kita. Namun pemandangan yang menjukkan mata dan menggembirakan jiwa dengan para jemaah, tidak mengira tua dan muda berjalan seiringan melangkah kaki menuju ke masjid untuk menunaikan solat 5 waktu, solatul tarawih. Hari ini kita nampak macam sudah longgar dan sangat lesu, tidak bermaya. Yang menyedihkan apabila berlalunya Ramadan, maka berlalunya segala amal ibadat yang baik yang kita lakukan di bulan mulia itu. Bahkan timbul pula kembali amalan yang berunsur lara atau sia-sia seiringan dengan berlalunya Ramadan. Sehingga budak-budak main kartun seolah-olah syaitan melompat. Kono-kononya dia dapat bebas awal tahun ni, kita kata jangan duk main dengan benda-benda yang gaib. Syaitan bebas ke tak bebas, kita tu menang atau tidak lawan syaitan. Kalau setakat syaitan bebas, syaitan tak ada pun bulan Ramadan, kamu pun malah juga solat, lebih kurang ya. Syaitan ada, syaitan tak ada beza banyak. Maka kita kena faham matlamat Ramadan disebut dengan nama Madrasah Ramadan. Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita sebulan lama supaya manusia mendapat keampunan daripada dosa-dosa yang berterusan, melakukan amal soleh dan menjauhi maksiat. Hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi mengatakan as-salawatul khams wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadanun ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir. Li solat 5 waktu antara 2 solat Jumaat, mana salah semasa seminggu, antara 2 Ramadan tahun ini tahun depan, menjadi penghapus dosa-dosa selagi mana ianya tidak melakukan dosa besar. Hadis ini rawahu Muslim. Maka para jemaah sekalian, Ramadan mengajar kita selama sebulan bagaimana untuk kita dapat mengatasi dan mengawal nafsu agar tidak tunduk kepada dorongan serta amalan syaitan. Dalam pada itu juga kita perlu bermuhasabah. Muhasabah diri dengan merenung kembali kualiti puasa yang telah kita lakukan. Kita patut berasa bimbang, adakah amalan kita di bulan yang lalu diterima atau ditolak. Ambillah contoh kerisauan golongan salafus saleh berkaitan dengan penerimaan amalan kebaikan mereka di sisi Allah Azza wa Jalla. Seorang ulama, Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah, menceritakan bahawa sebahagian golongan as-salafus salih jelas kelihatan pada wajah mereka kesedihan pada hari raya Aidilfitri. Lalu mereka ditanya, Tuan Syekh, bukankah hari ini hari bergembira, kenapa Tuan Syekh sedih? Jawab dia, engkau betul. Betul, hari ini hari bergembira sebab hari raya. Akan tetapi aku adalah seorang hamba. Tuan aku menyuruh aku beramal, tetapi aku tidak tahu adakah dia akan menerima amalku ataupun tidak. Itu dia panggil tokoh-tokoh ulama. Karena itulah doa kita di awal, Allahumma sallim li Ramadan wa sallim Ramadan li. Permohonan kita yang ketiga, wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, terimalah daripada kami pahala amalan kebaikan yang kita lakukan. Maka menjadi kewajipan kepada kita saat ini iaitulah berdoa supaya Allah kabulkan amalan yang telah kita lakukan dan Allah beri kepada kita istiqamah, tetap pendirian melakukan ibadat yang kita lakukan kebaikan itu. Sebagaimana kata di para ulama, kita nak tukar Ramadan Syawal menjadi Ramadan tidak boleh, tapi kita mampu untuk menarik amalan-amal kebaikan kita di bulan Ramadan untuk kita lakukan pada bulan Syawal. Kita kata alhamdulillah. Para jemaah sekalian, marilah kita menjadikan hari raya ini sebagai titik tolak baru untuk kita terus bermuhasabah
memperbaiki diri kita sendiri, mana-mana kekurangan, kata orang kebaikan yang sedia ada dikekalkan, kekurangan yang terdapat diperbetulkan. Persoalan yang timbul ialah bagaimana cara kita dapat lakukan untuk dapat membudayakan ibadat-ibadat dalam bulan yang lalu bagi kita mempertahankan kedudukan suasana ruhiyah, suasana kerohanian agar tetap semarak seperti saat di bulan Ramadan. Kalau kita tidak mula sekarang, bila lagi? Sebagaimana kata ahli fikir, besi di saat dia panas, kita mampu nak canai, nak buat apa saja. Besi panas, kita boleh buat apa yang kita nak. Nak buat pisau boleh, golok boleh, kapok boleh. Tapi kalau sudah dia sejuk, jangan main. Kepala orang yang pecah, tak boleh lagi kita nak buat. Maka dengan itu, ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan untuk kita terus memelihara hasil pentarbiyahan Ramadan dan insya-Allah meletakkan diri kita sebagai lulusan tarbiyah Ramadan yang telah kita lalui. Alhamdulillah, sebuah risalah yang telah saya keluarkan. Tuan-tuan boleh ambil risalah ini, tajuk dia Istiqamah selepas melakukan ibadat yang baik. Tajuk dia Istiqamah selepas melakukan ibadat yang besar seperti haji, Ramadan. Itulah dia istiqamah. Dan juga kita kempen untuk puasa 6. Ada 2 risalah yang boleh disebarkan dan dibaca. Mudah-mudahan ada manfaatnya insya-Allah. Para jemaah sekalian, di antara perkara momentum penerusan ibadat Ramadan yang boleh kita lakukan itu, yang pertama melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana, siapa dia berpuasa bulan Ramadan thumma, kemudian diikuti dengan 6 hari pada bulan Syawal, maka pahala dia seolah-olah dia puasa setahun. Seolah-olah dia puasa setahun. Artinya setahun tu ada 360 hari. Satu hari diganda 10, jadi 336 hari, jadi 360. Cuma timbul sedikit soalan, tahun ni kita puasa 29 hari. Sudah lama kita rakyat di Malaysia ini tak puasa 29 hari. Berbeza dengan orang-orang yang di negara lain, contohnya di Mekah, Madinah, di 2 tanah haram, kami selalu puasa 29 hari. Kerana mereka berdasarkan pada ru'yah dan banyak kali nampak anak bulan di tempat mereka. Jadi tuan-tuan yang tak cukup tahun ni, ramai soalan yang bertanya, Ustaz, adakah kita kena qada 1 hari lagi sebab kita puasa 29 hari? Jawabnya, tidak kena qada. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi kita bersabda, syahran la yanqusan. 2 bulan ini tidak kurang pahala dia. Syahra Aidin, 2 bulan hari raya, iaitulah Ramadan dan Zulhijjah. Bulan Ramadan, Zulhijjah, hadis dalam Bukhari Muslim. Maka kata di ulama hadis, Al-Imam Ishaq bin Rahawih rahimahullah mengatakan, ai la yanqusani fil fadilati wa in kana naqisan fahuwa tamam. Maknanya pahala cukup. Allah Ta'ala beri kepada kita pakej puasa sebulan Ramadan, walaupun 29 hari, maknanya kita dapat bonus 1 hari pahala penuh dengan perpahala sebulan. Walaupun kurang dari sudut timba bilangan, tetapi pahala dia penuh. Itu yang dikatakan kelebihannya bulan Hijri atau bulan Qamari ini, dia ada 29 hari, 30 hari. Dia tak ada 28, tak ada 31. Maka para jemaah sekalian, jangan bimbang tentang kekurangan yang berlaku pada saat ini. Tak perlu qada dan juga lengkap. Kita tak perlu puasa 6 jadi 7. Nak cukup 360 hari. Itu dia panggil tafsir dengan otak. Tapi kita tafsir dengan nas daripada Nabi SAW. La yang qusan, Allah Ta'ala beri kepada kita anugerah puasa sebulan selama 29 hari. Timbul soalan tentang tak cukup 360, itu fadlullah yu'tihi man yasha. Kelebihan Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita, kita terimalah apa yang telah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka para jemaah sekalian, melakukan puasa sunat setelah menyempurnakan puasa di bulan Ramadan memiliki nilai pendidikan yang cukup tinggi.
kerana ianya dirasai semata-mata untuk menambah ketakwaan diri, mendekatkan diri kepada Allah, mengharapkan redha dan kebaikan. Adapun tafsil, pendetilan tentang nak puasa 6 dulu ke nak puasa qada dulu, banyak kali dah kita jawab. Saya rasa tuan-tuan pun ingat dah tajuk ni. Kalau tak ingat juga, baca dalam risalah kita tentang kempen puasa 6 Syawal, ada huraian di situ. Maka khilaf ulama tentang masalah ini. Ada ulama fiqh dalam mazhab kita kata boleh gabung. Boleh gabung niat puasa 6 dengan qada. Tapi kalau kita gabung, kita tak dapat 36 hari. Tak dapat. Cuma boleh pahala je. Macam kita duduk baca Qul Huwallah 3 kali, boleh pahala sekali khatam Quran. Tak sama dengan khatam Quran sungguh. Itulah lebih kurang. Maka tingkatkan semangat, kuatkan semangat untuk berpuasa. Jangan sibuk dengan rumah terbuka. Tuan-tuan dan puan-puan yang nak buat rumah terbuka, buatlah pada waktu petang sampai ke malam, supaya kita tidak mengganggu kawan-kawan kita nak berpuasa. Kalau kita dah malas puasa, jangan ganggu orang lain nak berpuasa. Itu pesanan saya kepada para jemaah sekalian. Kalau kita lemah nak puasa, jangan kacau orang lain nak berpuasa. Dia kata sebulan lagi. Sebulan apa? Hari ni 5. Minggu depan dah masuk 11. Minggu depan sekali lagi, akhir sekali, berapa hari? Berlalunya Syawal, berapa hari lagi puasa ni? 6 hari lagi. Apa faedah kita hidup? Baik, kita pendekkan khutbah. Tuan-tuan nak berhari raya. Yang kedua, peliharalah kesinambungan solat malam, seperti solat tahajud dan witir. Solat malam yang biasanya terasa cukup berat, ternyata dapat dilakukan setiap malam di bulan Ramadan dengan keadaan tubuh manusia itu anjal. Artinya amal yang awalnya terasa berat, namun jika dibiasakan dan dilakukan secara terus-menerus, ia akan menjadi ringan. Jadi kebiasaan solat malam di bulan Ramadan yang sudah terasa begitu ringan, tidak sepatutnya dihentikan sementara tubuh kita sudah terbiasa melakukannya. Jangan malas, ikut nafsu kita akan binasa, ikut syaitan kita akan rusak binasa. Jadi kita ikutlah keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pelaksanaan solat tahajud ringkas, mudah. Solat witir pun telah kita huraikan kepada para jemaah sekalian. Jangan rasa payah. Tak ada benda yang payah atas dunia ni. Payahnya kalau kita buat payah. Itu je. Yang ketiga, menjaga serta memelihara. Sebelum ketiga, saya tambah lagi tentang solat sunat rawatib yang kita kempen dalam risalah kita tu. Tajuk dia Projek Mega Mampu Milik. Itu jangan lupa. Solat rawatib qabliyah, ba'diyah, sebelum subuh 2 rakaat, sebelum zuhur 4, selepas zuhur 2, selepas maghrib 2, selepas isya 2. Itu dipanggil solat sunat muakkad. Adapun sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya, itu solat sunat dilakukan. Jaga dan juga jangan lupa solat duha untuk kita teruskan momentum ibadat solat kita selepas Ramadan. Yang ketiga, menjaga serta memelihara aktiviti puasa mingguan, hari Isnin dan hari Khamis, atau sekurang-kurangnya kita cuba puasa 3 hari sebulan. Kepentingan nilai tarbiyah dalam ibadat puasa tidak perlulah dihuraikan di sini. Macam-macam ahli sains pun ada, fadilat dalam hadis pun ada. Yang pasti, puasa mingguan atau bulanan itu mampu membersihkan kotoran dan menyembuhkan penyakit hati yang mulai mengotori kesuciannya. Ini adalah bentuk ibadat yang cukup berkesan di saat kita sangat susah menghindari kemaksiatan yang menyebar hampir di merata tempat. Jadi maksiat hari ini banyak tempat, jadi kita bersihkan dia dengan puasa, dengan solat kita, dengan zikir-zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Yang keempat, selanjutnya tilawatul Quran dengan pengaturan jadual dan sasaran khatam yang teratur seperti yang dilakukan pada bulan Ramadan. Kita semua tentu mengerti bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak menganjurkan kita tilawah Quran, tadarus Quran pada waktu tertentu seperti di bulan Ramadan saja. Sebab itulah amal tilawah Quran tidak boleh ditinggalkan atau diremehkan. Kata di ahli motivasi, dia kata berilah masa untuk baca Quran, jangan tunggu bila ada masa baru nak baca Quran.
Kalau kata aku kalau ada masa aku baca Quran, jawabnya tak bacalah tuan-tuan dan puan-puan, sebab kita ni memang tak ada masa, selalu sibuk atau menyibuk. Jadi peruntukkan masa untuk baca Quran, paling kurang kita letak 1 juzuk satu hari contohnya, ataupun beberapa lembaran yang semampu kita buat. Jangan kita jauh daripada Quran, nanti susah kita nak jawab apabila ditanya oleh Munkar Nakir, apa kitab kamu? Quran. Membaca ke tak? Sesengih kita dalam kubur. Bukan di situ tempatnya, tapi sekarang kita muhasabah. Para jemaah sekalian, kita hendaklah sentiasa muhasabah diri. Muhasabah diri kita, kerana muhasabah menjadikan hati selalu peka akan setiap keinginan dan lintasan-lintas hati yang tidak baik. Kemudian muhasabah juga menjadikan diri kita selalu merasakan tidak puas atas pencapaian yang telah diperolehi, sehingga hal itu akan mendorong diri untuk selalu menambah lagi amal ibadat kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena itulah dalam Ramadan baru ni saya bagi motivasi tentang hadis bagaimana orang itu bercita-cita nak tambah solat 2 rakaat. Kita mengatakan kita masih di atas bumi, tambahlah ibadat, jangan tunggu masuk dalam bumi baru nak menambahkan ibadat. Akhirnya marilah sama-sama kita berharap dan berazam dengan bersungguh-sungguh, semoga kemenangan di bulan Ramadan yang lalu akan kita jadikan asas untuk kita menapak lebih jauh menuju keredaan dan kerahmatan Allah, sehinggalah kita meninggalkan alam yang fana ini pada suatu masa nanti dekat atau lambat, dan kita berada keseorangan diri di alam barzakh. Kemudian kita akan bertemu dengan Allah pada hari yaumil mahsyar. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang menegaskan keyakinannya dengan berkata, Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap teguh di atas jalan yang betul, akan turunlah malaikat kepada mereka semasa kesemasa, iaitulah ketika nak mati. Malaikat akan beritahu, janganlah kamu bimbang dari berlakunya kejadian tidak baik terhadap kamu, serta janganlah kamu berduka cita, dan terimalah berita gembira bahawa kamu akan beroleh syurga yang telah dijanjikan kepada kamu oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kita berdoa kepada Allah SWT. Di antara doa yang saya kemukakan dalam risalah kita ini, iaitu Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Di antara doa juga, Allahumma inni a'udzubika minal hawri ba'dal kaur. Ya Allah, aku minta perlindunganmu daripada berpaling tadah, rajin ibadat di bulan Ramadan, lari daripada ibadat selepas Ramadan. Allahumma inna na'udzubika minal hawri ba'dal kaur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatuhu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Nilai kita di sisi Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang punya nilai tinggi di sisi Allah, iaitulah orang yang bertakwa. Marilah kita naikkan taraf diri kita sebagai seorang hamba Allah yang mengabdikan diri kepada Allah dengan melakukan ketaatan serta menjauhi segala perkara mungkar dan maksiat. Di saat kita berhari raya, fenomena hari raya iaitulah fenomena menayang gambar-gambar keluarga. Kita nak kata tak boleh secara total pun nampak lawan arus. Cuma saya berpesanlah kepada saya dan tuan-tuan, termasuklah puan-puan sekalian, berpada-padalah. Ambil gambar keluarga, pastikan bini awak dengan anak-anak perempuan tutup aurat. Kalau nak post gambar pun, ni tidak ni, bini sengih muka aurat tak tutup,
Anak pun baju ketak gelemak kata orang macam bungkus nangka. Pergi tayang di Facebook. Kita teringat sebuah hadis Nabi yang memberi amaran keras. Hadis tentang dayus, suami yang mempamerkan gambar-gambar isteri yang tak utuh aurat. Bapa yang menggambarkan gambar anak-anak tak utuh aurat ialah suami dan bapa yang dayus, yang cukup berbahaya untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau dah hapus gambar, delete. Mati tak ada siapa boleh delete lagi. Malaikat sudah rekod, berat kita. Ambil gambarlah, kita kata sekadar kenang-kenangan. Nak tayang, pastikan yang sudah ditapis. Kita pun tak salah, gelenyah sangat kata orang. Ambil gambar duduk bertentang mata dengan bini dalam grup, hantar ke ramai-ramai. Cukuplah album simpanan peribadi kita, tapi untuk tayang-tayang kepada orang tak payahlah. Mata ramai yang tengok, ramai mata yang melihat. Anak-anak muda duk tayang benda-benda. Hari ni kita gembira, tahun depan belum tentu. Berapa banyak fail-fail perceraian yang telah diangkat ke pejabat agama, hasil daripada galak awal, menyesal kemudian. Ni kadang-kadang ni dahlah buat majlis kahwin sudah siap. Nak beratur lagi 2-3 kali. Kita kata jangan galak sangat. Mata banyak yang memandang. Satu kaedah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal aina haqq. Mata yang jahat itu benar. Ada orang tak tahu sakit apa, tiba-tiba je sakit. Anak kita yang cerdik, setiap keluar keputusan peperiksaan dengan nombor-nombor siri peperiksaan, campur, ditayang di Facebook. Masuk universiti, setahun baik, 2 tahun baik, tahun yang ketiga, budak-budak ni sudah kebingungan, tak tahu apa. Doktor kata tak ada penyakit, tapi anak kita tak boleh belajar. Itu penyakit ain. Jadi sebab itulah kita nak tayang gambar anak ke, gambar cucu ke, berpada-padalah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita semua daripada fitnah dunia, fitnah media sosial, fitnah segala benda menayang-nayang di musim hari raya ni. Kita kata berpada-pada, bukan semua benda yang kita tayang. Tuan-tuan, kalau tak tayang pun jangan bimbang, malaikat akan tayang balik pada hari kiamat esok. Saya selalu mengulangi kata-kata, kita mengatakan suratan amalan yang kita nak baca di hadapan Allah, kitalah penulisnya. Maknanya apa yang kita buat atas dunia ni, itulah yang kita akan baca, itulah yang kita akan tayang nanti pada hari kiamat di hadapan Allah Azza wa Jalla. Berpada-pada, jangan gulu sangat, jangan melampau, tapi suka pun ada batasan. Syariat kita ni ada peraturan, SOP syariat perlu diperatuhi. Kalau kita takut kepada SOP dunia, takut kena saman, SOP akhirat lebih dahsyat daripada itu. Pada hari Jumaat dan hari-hari yang lain, perbanyakkanlah selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana perintah Allah dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma alli baina qulubil muslimin wa aslih zata bainihim wansurhum 'ala aduwwika wa aduwwihim. Allahumma ansur ikhwanal muslimin al mustad'afina fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma adfa'anna al bala wal waba wal fahsya wal munkar والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام ومن أمراض كورونا وغيرها يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. Ya Allah, berilah kepada kami rezeki dapat lagi bertemu dengan Ramadan. Allahumma aid alaina Ramadan awaman adidah wa nahnu fi sihatin wa afiyatin wa sa'ati rizq ya arhamar rahimin. Rezekikan kami mendapat bertemu lagi dengan Ramadan dalam tahun-tahun yang akan datang dalam keadaan kami sihat wal afiat. Kami dapat beribadat dengan baik, rezeki kami pun luas ya arhamar rahimin. Ya Allah, Ramadan telah berlalu, maka kabulkanlah segala kebaikan yang telah kami lakukan. Allahumma taqabbalhu minna ya arhamar rahimin. Ya Allah, kabulkanlah segala kebaikan yang telah kami lakukan.